Ustaz. Dr. Nizam, Ustaz dah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat datang ke rancangan terbitan Pusat Transformasi Community University, UCTC, Universiti Putra Malaysia. Kepada semua umat Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua penonton berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Untuk makluman penonton, siaran yang sedang ke udara sekarang ini disiarkan secara langsung melalui FB Live dari UCTC UPM dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, Fakulti Ekologi Manusia dan Institut Penuaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia. Memandangkan kita semua sedang mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, maka program dan aktiviti anjuran UCTC UPM yang biasanya dilakukan secara konvensional iaitu secara bersemuka, kini dilaksanakan secara maya dengan menggunakan aplikasi teknologi komunikasi dan maklumat. Beberapa program dan rancangan telah pun diterbitkan secara maya oleh UCTC UPM sepanjang tempoh PKP dan juga PKPB, termasuklah program berbentuk forum, diskusi, latihan dan sebagainya. Hari ini, UCTC UPM menyediakan satu lagi program yang amat menarik di mana kita telah menyediakan barisan panel yang mempunyai pengalaman yang amat luas dalam topik yang akan dibicarakan sebentar lagi. Saya yakin penonton akan memperolehi banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan mengikuti siaran kita pagi ini. Jangan lupa untuk like UCTC UPM FB page, okey? Baiklah. Dengan tanpa melengahkan masa lagi, suka saya perkenalkan moderator kita untuk rancangan Forum Extend 4.0 pada hari ini yang bertajuk Adaptasi Keluarga Pasca PKP. Forum pada hari ini akan dimoderasikan oleh Dr. Rojana Kaha, pensyarah kanan di Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Dr. Rojana. Okey, terima kasih Dr. Nizam. Okey, selamat pagi semua ahli panel. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim, salam sejahtera kepada semua ahli panel dan penonton yang mengikuti secara langsung bicara adaptasi keluarga anjuran UCTC. Okey, terlebih dahulu kami bagi pihak ahli panel dan juga moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada UCTC atas penganjuran sesi bicara pengembangan 4.0. Jika bicara seperti ini, kita lebih menemukan kepada tajuk berkaitan dengan pengembangan pertanian dan juga bagaimana menghasilkan produk-produk makanan berasaskan kepada hasil pertanian seperti ubi kredit dan sebagainya serta isu-isu berkaitan dengan model pelud. Maka hari ini kita akan mengubah topik perbincangan bagi membicarakan isu lebih penting dalam aspek penduduk di Malaysia, iaitu adaptasi keluarga pasca PKP. Jika dilihat secara takrif keluarga itu, dia bermaksud kepada individu yang ada keluarga, individu yang ada hubungan. Dari segi bahasa Arab kita panggil al-usrah ataupun bahasa Inggeris sebagai family. Dan dia merupakan satu unit terkecil dalam masyarakat di mana merangkumi pelbagai struktur keluarga. Dan jika kita lihat kepada definisi keluarga berdasarkan kepada dasar keluarga negara di Malaysia, keluarga didefinisikan sebagai unit asas sosial yang membekalkan satu sumber manusia untuk pembangunan serta menjamin kesinambungan insan sebagai generasi akan datang. Okey, kita lihat di Malaysia kita ada pelbagai struktur keluarga. Kita ada keluarga induk tunggal, keluarga lengkap, keluarga sandwich, keluarga komuter, keluarga yang mengamalkan poligami dan sebagainya. Jadi sepanjang PKP ini kita dapat melihat dan memperhatikan bahawa keseluruhan ekosistem keluarga itu terkesan di peringkat mikro dan sebagainya. Dan jika dilihat keluarga ini mengalami pelbagai risiko dan juga maybe mereka juga akan mengalami satu cabaran baru yang akan menuntut adaptasi menghadapi perubahan-perubahan akibat kepada tuntutan batasan yang dihadkan oleh PKP. Secara umumnya, keseluruhan domain kehidupan sama ada fizikal, emosi, ekonomi, kesihatan, sosial dan spiritual terbabit dengan pelaksanaan PKP.
Jadi persoalan yang akan kita utarakan di sini pada hari ini yang melihat pada adaptasi keluarga, bagaimanakah dan apakah kaedah yang boleh diamalkan oleh setiap ahli keluarga di Malaysia untuk menyesuaikan diri dalam pelaziman baharu ataupun norma baharu pasca PKP. Bagi membicarakan tajuk adaptasi keluarga pasca PKP ini, kita bawakan 3 orang ahli panel pakar dalam bidang pengajian keluarga di Malaysia. Kesemua ahli panel jemputan merupakan ahli akademik di Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Saya ingin memperkenalkan ahli panel yang pertama iaitu Profesor Madya Dr. Zainal Madun. Assalamualaikum Dr. Zainal. Salam. Terima kasih. Beliau merupakan Ketua Jabatan di Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga Fakulti Ekologi Manusia. Beliau juga merupakan seorang kaunselor berdaftar dan bidang pekerjaan beliau adalah psikologi kaunseling. Okay. Beliau banyak terlibat dalam kajian-kajian pendidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa yang berkaitan dengan isu-isu kanak-kanak, remaja berisiko, dadah dan juga keibapaan. Ahli panel yang kedua, Profesor Madya Dr. Rumaya Johari. Dr. Rumaya. Okay. Assalamualaikum. Salam. Seorang tenaga akademik juga di Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, merangkap timbalan dekan akademik antarabangsa, hadiwan pelajar dan alumni Fakulti Ekologi Manusia. Beliau berkepakaran dalam bidang ekologi keluarga dan kanak-kanak serta keibapaan. Pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan di peringkat antarabangsa dan juga kebangsaan membuatkan beliau dikenali di peringkat antarabangsa dalam pendidikan sama ada di peringkat UNICEF, KEMAS dan juga LPBKN serta Kementerian Pengajian Tinggi. Manakala ahli panel yang ketiga, kita perkenalkan Profesor Madya Dr. Rahmat Ibrahim. Dr. Rima. Okay. Beliau juga seorang akademik di Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, merangkap timbalan pengarah di Institut Pendidikan dan Penuaan ataupun My Aging Malaysia di Universiti Putra Malaysia, pakar dalam bidang gerontologi dan perkhidmatan manusia. Dan semestinya pengalaman yang luas dalam bidang keluarga emas dan ataupun gerontologi boleh dikongsikan kepada semua penonton pada hari ini. Okay. Sebelum kita memulakan sesi bual bicara ini, saya ingin memaklumkan beberapa panduan umum. Okay. Untuk makluman pendengar dan penonton, siri bicara ini akan berlangsung selama 2 jam dan boleh diikuti melalui Facebook Live UCTC. Terdapat 4 pusingan di mana moderator akan beri soalan kepada ahli panel. Dan untuk pusing ketiga, penonton boleh mengajukan soalan kepada ahli panel dan moderator akan bacakan kepada ahli panel. Setiap ahli panel diberi masa antara 5 hingga 10 minit untuk membincangkan isu ataupun menjawab soalan daripada para penonton. Kita boleh mulakan sesi sekarang, ahli panel? Okey. Okay, tanpa melengahkan masa, kita mulakan pusingan pertama dengan soalan diajukan kepada Dr. Zainal Madun. Okay. Doktor, kalau kita tengok perkahwinan itu menuntut tanggungjawab, pelaksanaan tanggungjawab daripada ahli ataupun pasangan. Okay, dan sepanjang PKP ini kita tengok bahawa berlaku perubahan peranan daripada kaum lelaki. So lelaki dianggap sebagai satu perubahan yang sangat drastik. Okay. Sebagai seorang ketua keluarga, dan juga seorang lelaki lah saya kira. Peranan ini adakah dia berubah? Adakah dia berubah kerana PKP ataupun dia masih lagi statik seperti biasa? Dan apakah perubahan role atau peranan sebagai ketua keluarga yang doktor lihat semasa tempoh PKP? Boleh doktor jelaskan? Terima kasih Dr. Rojana selaku moderator, barisan ahli panel, Profesor Madya Dr. Rumaya dan juga Profesor Madya Dr. Rahimah, serta para penonton sekalian. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton di seluruh negara. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini. Semoga apa yang kita lakukan dalam tempoh ini dikira sebagai salah satu daripada majlis yang ilmu yang mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Merujuk kepada soalan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan peranan bapa ayah
ketua keluarga. Saya akan fokuskan tentang ketua keluarga dalam pembincangan yang singkat ini, iaitu adakah berlaku perubahan. Sebenarnya kalau kita lihat moderator dan penonton sekalian, tanggungjawab bapa ni sebenarnya secara fitrahnya adalah satu tanggungjawab yang sangat berat. Sejak daripada awal perkahwinan, membina keluarga, ini adalah satu tanggungjawab yang tak ada siapa pun nafikan. Ia adalah satu tanggungjawab yang sangat-sangat bermakna, signifikan dalam pembentukan sebuah keluarga. Jadi kalau nak bicara tentang perkara ini, saya lihat kita kembali juga pada fitrah, siapa role model yang kita ataupun contoh yang kita boleh ikut sebagai dalam konteks seorang lelaki, khusus dalam ketua keluarga. Saya lihat dalam banyak penulisan diakui juga timur dan barat, Rasulullah SAW sebagai salah satu contoh role model ataupun contoh ikutan yang boleh kita ikut sebagai satu panduan bagaimanakah kita dapat melaksanakan tugas sebagai seorang bapa dengan baik. Jadi Rasulullah bukan sahaja sebagai ketua keluarga, kita dapat tahu sebagai pemimpin politik, panglima perang. Jadi kalau kita lihat Rasulullah dalam konteks keluarga, fungsi asasnya ialah menyediakan keperluan dan juga perlindungan, keselamatan, kasih sayang dalam keluarga. Jadi ini tugas asas yang penonton atau semua perlu akui. Jadi bagi kaum lelaki kat sana, jangan lari daripada tugas ni. Anda akan dipersoalkan di atas tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita. Cuma dalam tempoh adakah tanggungjawab dalam tempoh PKP ni ada berubah? Sebenarnya saya lihat satu perubahan yang agak positif berlaku dalam tempoh PKP ini. Tanggungjawab yang fitrah ini makin tertonjol dan diperlukan. Okey, dalam tempoh PKP ini dan kalau kita lihat literature penulisan ataupun cuba browse, ini bukan berlaku sahaja di Malaysia tetapi cross border di negara lain pun. Okey, didapati bahawa peranan bapa ini terutama sekali dalam tanggungjawab bersama, equal sharing telah berubah, nampak ke arah positif. Sebenarnya positif tu nak menuju fitrah yang tadi. Fitrahnya lelaki memang tanggungjawab besar yang perlu merangkumi keperluan keluarga, perlindungan, keselamatan, kasih sayang, penghargaan dan sebagainya. Jadi PKP satu hikmah yang sangat besar, iaitu menonjolkan lagi fungsi dan peranan ini supaya dapat dimainkan dengan lebih baik lagi. Terutama sekali di awal peringkat PKP, di mana lelaki Okey, Dr. Zainal, keluar rumah untuk memenuhi keperluan. Ya. mungkin kita boleh ajukan penjelasan seterusnya kepada Dr. Rumaya. Apabila Dr. Zainal membicarakan tentang perubahan yang positif daripada peranan bapa itu sebagai balik semula kepada fitrah, bagaimana perlu Dr. Rumaya melihat isu ini dalam konteks lebih dalam, lebih luas? Sebagai seorang pendidik yang banyak terlibat dengan kajian kekeluargaan, apakah sebenarnya dialami oleh keluarga di Malaysia sepanjang tempoh PKP ini? Dan apakah yang paling mencabar dalam aspek kekeluargaan di Malaysia? Terima kasih Dr. Rojana. InsyaAllah, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya diamanahkan untuk bercerita atau
berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang dialami sebenarnya oleh keluarga ya. Jadi apa yang berlaku, saya rasa ini bukannya hanya kita di Malaysia sahaja, ini adalah cerita seluruh dunia yang dialami oleh semua orang, cuma pada kapasiti yang berbeza. Ya. Jadi keluarga didepani dengan pelbagai cabaran akibat dari pandemik COVID-19 ini, dengan yang paling utamanya adalah ancaman keselamatan lah. Ancaman keselamatan dan kesihatan yang kita tahu sehingga kini virus itu belum ada lagi penawarnya. Dan akibat daripada pandemik juga kita perlu patuh kepada pelbagai arahan yang membantu ya, yang dijangkakan mendapat membantu kita untuk menjaga tadi ancaman pertama. Jadi kita didepani dengan keperluan mengasingkan diri ya, melalui proses penjarakan sosial. Jadi berikut dengan penjarakan sosial itu, kita tak boleh pergi kerja, penutupan institusi sekolah, universiti dan sebagainya. Jadi termasuklah dalam perkara ini keluarga juga didepani dengan ancaman keuangan. Ada keluarga yang hilang punca sumber pendapatan atau berkurangnya sumber pendapatan, terutamanya mereka yang bekerja sendiri. Ya. Kajian tinjauan yang dilakukan oleh DOS ya, Jabatan Statistik mendapati sektor seperti pertanian, perkhidmatan dan industri merupakan antara yang terjejas. Dan terjejas ini bukan setakat pekerja je terjejas ya, kalau industri majikan juga terjejas, kilang-kilang yang kecil dan sederhana sebenarnya termasuk juga kilang-kilang besar juga terjejas ya. Mungkin demand ada, order ada, tapi pekerja tak boleh datang kerja juga tak boleh dapat produce. Penutupan institusi pendidikan seperti sekolah, tadika dan juga institusi pengajian tinggi juga menimbulkan cabaran baru kepada kedua ibu bapa, terutamanya yang selama ini kalau keduanya memang bekerja di luar ya, dan kita ada subkon seolah-olah kita subkonkan anak kita, ada orang jaga dalam tempoh kita bekerja, ada sekolah, ada taska, ada tadika. Tiba-tiba sekarang kita ada masa yang begitu melimpah ruah untuk kita bersama anak-anak. Dan tiba-tiba ada tuntutan juga untuk kita menjadi cikgu. Masa inilah sepatutnya, dan kita tahu ramai juga ibu bapa yang menulis komen-komen di media sosial menghargai betapa susah payahnya guru-guru menjalankan tugas mereka. Ada YouTube yang kata, tolonglah cikgu ambillah anak saya ni ajar sebab saya tak reti nak ajar apa yang cikgu-cikgu ajar di sekolah. Jadi ini antara cabaran, ini bukan perkara-perkara remeh, tetapi ini juga bukan hanya kita sahaja yang melaluinya. Jadi itu senario yang sedang berlaku, dan saya antara banyak metafora ramai mengaitkan dengan macam-macam, ada yang guna pokok lah, matahari, kenderaan dan sebagainya, tapi saya suka untuk menjelaskan ini dengan metafora bahtera ya, kapal atau ship ya. Bahtera tak kira lah apa jenisnya. Kita ada laut luas pandemik ini, dan sama ada kita mempunyai rakit atau sampan, bot laju, kapal selam, kapal pelayaran atau kapal perang ya. Kemampuan kita dan cabaran yang kita lalui dan kemampuan kita berdaya tindak dengan cabaran ini adalah berbeza. Jadi kapasiti kita dari segi sumber yang kita ada ya untuk menangani cabaran-cabaran ini, termasuklah ilmu, kemahiran, juga akan membezakan bagaimana daya tahan kita dan daya tindak kita sepanjang proses tersebut. Jadi kita mempunyai ekosistem yang berbeza. Kalau kita dengar tadi Dr. Rojana sebagai moderator memberi definisi keluarga, dan selalunya definisi ini merangkumi ahli-ahli yang mempunyai ikatan, sama ada ikatan perkahwinan, ikatan darah, diambil sebagai anak angkat yang berdiami satu isu rumah. Jadi faktor ini bukan faktor satu sahaja. Sistem yang dalamnya ada macam-macam sistem, subsistem lain. Jadi faktor diri, dalaman ya, intra, faktor antara personal ya, interpersonal antara orang dengan seorang, suami dengan isteri, suami dengan anak, bapa dengan anak-anak, antara adik-beradik dengan keluarga luas juga boleh menjadikan pengalaman atau cabaran yang kita lalui ini unik ya. Tapi
di atas kesemua ni yang kita apa sahaja bahtera dan bagaimana ganas atau tidaknya pelayaran kita kena sentiasa ingat bahawa pelayaran perlu diteruskan. We have to move on. Jadi kita mengandaikan, mengharapkan ilmu, sikap dan kemahiran serta semua sumber yang ada boleh diguna pakai sebaik mungkin ya untuk membolehkan kita menjalani kehidupan dengan lebih baik. Benar memang tidak ada lagi yang sama ya. Kita kena juga akur bahawa apa yang berlaku pra-pandemik, pra-PKP juga menentukan bagaimana juga kita menjalani kehidupan pada masa kini. Ya, cuma jika kita melihat ini segalanya sebagai negatif, maka kehidupan akan jadi lebih payah. Ya, adalah lebih mudah untuk kita akurkan bahawa ya inilah perkara yang perlu kita lalui dan cuba bertenang dengannya dan cuba positif. Benar itu memang mudah kita bercakap, tetapi adalah lebih baik kita berfikiran positif berbanding dengan negatif yang boleh pula mendatangkan banyak penyakit. Itu kapal tadi cuba bandingkan ada kapal kertas dengan kapal yang betul-betul. Jadi dan saya cuba kaitkan ini berkait dengan apa yang berlaku ni banyak bermula daripada rumah ya. Saya sedikit Dr. Rojana izinkan saya nak ceritakan sikit bagaimana sumber-sumber keluarga keluarga sebagai satu sistem yang dipengaruhi ini tentang ilmu ekologi keluarga bagaimana sistem-sistem sekitar kita mempengaruhi cara kita mendepani cabaran-cabaran ini. Kita dipengaruhi oleh betul tadi semua ahli dalam keluarga dan sikap mereka, ilmu mereka, pengalaman mereka. Kita juga dipengaruhi oleh sistem luar termasuklah sistem besar kita, sistem makro yang menyebabkan misalnya menetapkan peraturan ada SOP tertentu, misalnya hari itu ada kawalan yang lebih ketat tentang keluar masuk dan hanya ada ketua keluarga sahaja boleh keluar dan sebagainya. Jadi ini dan ini berlaku dalam konteks masa. Jadi kebetulan pada masa sekarang berlakunya pandemik, sesuatu yang pada kita yang hidup pada masa ini kita belum pernah melaluinya, semua orang tanpa pengalaman. Jadi ini dia ecological system. Kalau kita lihat individu dan keluarga, dia kelompok paling pusat yang difokuskan yang dipengaruhi oleh sistem-sistem lain. Jadi saya berhenti situ dulu Dr. Jana untuk menerangkan apa yang sedang berlaku dalam keluarga. Okey, terima kasih Dr. Maya. Okey, jika Dr. Maya dia ada bercakap tentang isu bahtera dan saya kira setiap ekosistem itu berbeza antara satu sama lain. So bagaimana pula jika keluarga itu mempunyai ahli dewasa utamanya orang tua atau keluarga emas. So sebagai seorang timbalan pengarah yang banyak membuat kajian tentang penuaan di Malaysia, apakah isu dan realiti warga emas semasa dan selepas PKP pada pendapat Dr. Rahimah? Silakan Dr. Rahimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Dr. Rahimah Ibrahim daripada Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia dan pada pagi ini kita akan membicarakan tentang isu dan cabaran warga emas semasa dan pasca PKP. Izinkan saya share skrin sebentar ya. Okey. Jadi dalam masa yang diberikan ini saya akan melihat kepada beberapa topik perbincangan seperti yang terpapar pada skrin dan berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh moderator. Saya ingin bawa perhatian penonton semua kepada situasi warga emas di Malaysia. Berapa jumlah warga emas di Malaysia sekarang? Pada tahun 2020 ini 1 daripada 9 orang adalah warga emas, individu yang berusia 60 tahun ke atas. 1 daripada 9. Maka bilangan ini juga dijangka akan semakin meningkat. Namun begitu kita tak boleh melihat warga emas ni sebagai satu kumpulan yang homogeneous ataupun sama saja. Dalam kalangan warga emas ni terdapat kepelbagaian 61.2 ni berpotensi menyumbang kepada masyarakat kerana mereka ni cirinya tidak miskin dan masih mampu ataupun mempunyai keupayaan fizikal. Manakala 25.8% lagi mereka perlukan program untuk meningkatkan pendapatan kerana miskin dan tetapi masih ada keupayaan fizikal. 8.5% perlukan perkhidmatan yang sesuai dan mampu dibayar dan hanya 4.6% saja yang
perlukan pendekatan kebajikan. Ya. Jadi dalam situasi pandemik COVID-19 ya, impaknya kepada warga emas ada 4 ya, yang boleh disimpulkan di sini. Satu adalah dari segi kes kematian yang sangat tinggi dalam kalangan warga emas yang individu yang berusia 60 tahun ke atas, iaitu 3 daripada 5 orang ya, ini sumber data daripada Kementerian Kesihatan. Manakala daripada dalam kalangan pengidap penyakit kronik 80.7% ataupun 4 daripada 5 orang. Ya. Isu kedua adalah isu kerentanan. Kita melihat kepada risiko jangkitan yang tinggi wabak ya, ataupun virus ini kepada warga emas yang dijaga di rumah oleh penjaga yang biasanya pasangan ataupun anak. Kita juga melihat kepada isu jangkitan di pusat penjagaan yang telah ditangani secara aktif oleh Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Isu kerentanan juga melibatkan akses kepada keperluan kerana warga emas ni terdedah kepada halangan fizikal dan juga halangan digital. Ya, halangan fizikal disebabkan oleh ketidakupayaan manakala ataupun jarak ya, tiada pengangkutan, tak ada siapa nak bawa. Halangan digital ni melibatkan penggunaan teknologi. Kerentanan juga berkisar tentang kehilangan sumber penjagaan. Kalau sebelum PKP ni boleh dapatkan jagaan daripada anak ataupun penjaga formal yang datang ke rumah ataupun yang berbayar yang datang ke rumah, maka semasa PKP itu ada sumber-sumber yang tidak dapat diakses. Dan disebabkan oleh terperuk lama sangat di rumah, isu penderaan dan pengabaian juga timbul dalam kalangan warga emas. Dalam aspek kesihatan mental, warga emas yang tinggal berseorangan sangat berisiko untuk menghadapi masalah kesihatan mental. Lebih-lebih lagi jika mereka tak ada akses kepada teknologi dan ataupun tidak menggunakan teknologi. Kesejahteraan dari aspek kesejahteraan ekonomi, ramai yang warga emas yang hilang ataupun kurang sumber pendapatan terpaksa melakukan perubahan kepada taraf hidup masing-masing. Jadi dalam era kehidupan pasca PKP ni kita nampak warga emas mempunyai lebih masa di rumah. Jadi perlu ada adaptasi rutin harian, penjagaan kesihatan diri dan pencegahan jangkitan, penggunaan teknologi atas talian dan juga aktiviti sosial dalam keluarga dan masyarakat secara berkumpulan yang terhad. Ya, semua ini akan mempengaruhi kualiti hidup warga emas dan kesejahteraan mereka. Itu dulu yang saya ingin utarakan. Saya pulangkan kepada moderator Dr. Rojana. Okey, terima kasih Dr. Rahimah atas penjelasan tentang situasi warga emas di Malaysia, sebab Malaysia ni akan mengalami aged nation ya pada 2030. So kita semua perlu bersedia ke arah itu dan tambah pula dengan pandemik COVID-19. So untuk pusingan yang kedua, kita akan masuk yang kedua, kita akan lebih menumpukan kepada isu pasca PKP yang berkaitan secara khusus dengan adaptasi keluarga. Dan soalan yang pertama ditujukan kepada Dr. Zainal. Okay, dan seperti kita semua maklum bahawa tempoh PKP PKPB telah diajukan sehingga 9 Jun 2020. Kita ada hampir 1 bulan daripada sekarang. Dan tentulah cabaran sebagai ketua keluarga itu semakin bertambah. Dan saya kira menurut pendapat doktor, apakah cabaran yang paling kronik ataupun yang paling kritikal yang akan dihadapi ataupun semakin berkurang kepada ketua keluarga yang bakal ditempuhi sepanjang pasca PKP nanti? Terima kasih Dr. Rojana, selaku moderator. Jadi selepas PKP ni berapa cabaran akan sangat mencabar bagi ketua keluarga, khususnya dari segi tekanan ekonomi. Itu pertama sekali. Jadi kerana terdapat tekanan untuk
menambah sumber keluarga dan juga kehilangan pendapatan dan sebagainya. Ada yang kemungkinan telah bekerja. Yang kedua ialah segi penjagaan anak. Selepas tempoh PKP ni, sektor industri dan perkhidmatan telah dibuka. Jadi ibu bapa perlu keluar bekerja semula dan nampaknya ada polisi yang lebih mantap berkaitan dengan bekerja di rumah. Dan apabila bekerja di rumah, sekali lagi konsep equal sharing, perkongsian secara bersama antara keluarga sangat penting untuk memastikan tanggungjawab keselamatan anak di rumah dapat dilaksanakan. Jadi bagi siapa yang kena bergilir jaga anak semasa isteri bekerja di ofis, sudah tentulah memerlukan sedikit tambah nilai, penambahan kebaikan dan juga tambah nilai dari segi asuhan anak. Terutama sekali anak yang kecil yang perlukan lagi penjagaan, asuhan dan sebagainya. Jadi saya nampak ini antara isu besar yang perlu ditangani dengan baik oleh ketua keluarga kerana proses penggiliran kerja dan juga mengambil tanggungjawab tertentu. Dengan kita tahu juga sektor perkhidmatan taska, tadika, sekolah masih lagi belum dibuka sepenuhnya. Jadi perlukan juga dari segi pengasuhan anak. Seterusnya ialah dari segi sekali lagi dari memastikan keselamatan keluarga, untuk memastikan ahli-ahli keluarga masih lagi mengekalkan SOP yang ditetapkan dari segi keluar rumah, keluar masuk rumah, semasa pergi membeli belah dan sebagainya. Untuk memastikan keperluan keluarga. Jadi perlu juga dipantau. Saya lihat ni. Sebab saya lihat dari segi pemerhatian saya, nampaknya anak-anak nampaknya telah rasa bebas. Macam keluar daripada kurungan. Mereka nampak berkumpul ramai-ramai dekat padang. Yelah, pasukan keselamatan pun tak dapat nak pantau dengan baik. Lebih saya lihat dengan kumpulan motor dan sebagainya. Ini keperluan mereka untuk bersosial, tetapi ini tanggungjawab yang besar oleh ketua keluarga sebagai pengawal, sebagai memastikan keselamatan disiplin anak. Sebab virus COVID ni kita tak nampak. Kita berperang dengan satu musuh yang tak nampak. Jadi kalau tak ada kawalan sebagainya, kita khawatir keselamatan keluarga akan tergugat. Seterusnya kalau lihat fenomena yang akan datang ni ialah tentang pembelajaran online. Jadi ini juga satu keperluan yang ketua keluarga perlu fikirkan dengan mendalam untuk menyediakan dari segi infrastruktur ataupun infrastruktur yang baik, infra dan info, supaya anak-anak kita dapat mengikuti pembelajaran online dengan baik. Di sebaliknya pula, apabila telah ada unsur online ni, apabila kita dapat akses dengan lebih baik atau ketua keluarga menyediakan akses ICT dengan lebih laju lagi atau lebih luas lagi, anak-anak pula terdedah dengan online safety, keselamatan online. Jadi ini antara saya lihat yang dilema ataupun pasca PKP yang perlukan perhatian daripada anak-anak, iaitu keselamatan online. Jadi selain daripada
keseluruhan tekanan tekanan dan sudut memenuhi menyeimbangkan antara keperluan ekonomi keluarga dengan keperluan sosial keluarga. Jadi ini juga menyebabkan nanti akan timbul lagi isu ataupun cabaran yang sangat berat di kalangan ketua keluarga. Jadi ini pasca PKP juga satu tempoh yang lama. Kita tak tahu bila COVID ni akan berlangsung. Dikatakan sampai mungkin 2021. Jadi daya tahan keluarga terutama sekali untuk memenuhi keperluan-keperluan keluarga yang saya masukkan tadi yang sebelum ni mungkin tak sempat nak ulas, iaitu dari segi keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan security, keperluan self-esteem, keperluan kasih sayang dan sebagainya. Ini perlu lagi menyebabkan peranan kebapaan makin bertambah signifikan dalam mengubah peranan gender role sebagai ketua keluarga. Jadi selain daripada itu, ketua keluarga perlu juga ambil berat tentang kesihatan mental ahli keluarga. Kerana dapatan ringkas daripada survey yang saya buat di kalangan pelajar-pelajar remaja sekolah dan kaunselor sekolah daerah, Penulangat, kita dapati bahawa ada anak-anak yang memerlukan bantuan. Jadi dalam keadaan ketidaktentuan ini, uncertainty ini, keperluan untuk membolehkan keluarga mengawal dan mengadaptasi tentang kesihatan mental ahli keluarga sangat-sangat penting. Kalau kita tak mampu untuk membuat proses bimbingan, penasihatan, kita mungkin boleh rujuk kepada agensi sokongan. Kalau kat sekolah ada kaunselor sekolah, kita ada juga talian-talian tertentu, NGO tertentu. Jangan biarkan ahli keluarga kerana kita tak tahu. Kita mungkin boleh adaptasinya dengan baik, tetapi dalam tempoh yang agak lama ini, keperluan manusia untuk berhubung dengan orang lain dan menyebabkan ini akan menimbulkan isu kesihatan mental. Jadi saya rasa Dr. Rojana, itu antara 4 isu penting yang saya telah kemukakan tentang pasca PKP yang perlu ketua keluarga ambil perhatian untuk memastikan keselamatan, kasih sayang dan juga pembelajaran dan juga tekanan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zainal atas penjelasan yang panjang lebar dan sangat bermanfaat. So kita tampak bahawa perubahan itu seolah macam bertukar peranan. Kena jadi polis, jadi cikgu, jadi doktor. Doktor? Jadi doktor sakit mental pula. Takut ahli-ahli keluarga rasa tertekan dengan akibat kurang betul lama dalam sebuah rumah. So jika Dr. Zainal bercakap tentang role sebagai bapa dan konsep kebapaan itu, maka kita akan beralih kepada yang lebih tanggungjawab bersama, itu equal sharing dari segi ibu dan bapa, parents. Dr. Maya, seorang yang pakar dalam bidang parenting ini, saya kira boleh menjawab soal ini tentang cabaran yang menanti, terutama kepada ibu bapa di Malaysia. Silakan Dr. Maya. Terima kasih Dr. Rojana. Saya retro sikit tentang bagaimana nanti apa yang kita lalui sekarang semasa PKP ini sebenarnya akan mempengaruhi apa yang akan kita jalani semasa pasca. Jika banyak sangat perubahan-perubahan yang kita terpaksa lalui, tentulah proses untuk kita adaptasi itu mengambil masa, dan untuk kita lalui pasca PKP juga nanti akan ada lebih lagi cabaran rentetan daripada pengalaman-pengalaman semasa. Jadi bergantung juga sebenarnya kepada faktor persepsi kita yang saya tekankan tadi tentang sama ada kita menanggapi semuanya ini sebagai sesuatu yang perlu kita
kita lalui dengan tenang, dengan positif dan melihat cabaran ni insya-Allah sebagaimana juga cabaran-cabaran sebelum ini semuanya akan berakhir insya-Allah ya. Cuma kita tidak mahu terkesan yang kita tu begitu sehingga jatuh terduduk ya sehingga sampai tak mampu untuk berfungsi, yang itu kita cuba elakkan dengan usaha yang sebaik mungkin dan juga termasuk juga mencari sumber-sumber bantuan yang sebagaimana disebutkan oleh Dr. Zainal tadi. Saya suka untuk melihat dari perspektif parenting ni, keibubapaan, kalau selama ni bila tanya kenapa tak pergi PIBJ meeting atau kenapa boleh terlepas pandang anak konten sekolah, anak tak buat homework sebagai contohlah, atau terlepas birthday isteri, terlepas birthday suami dan sebagainya, alasan paling klise paling common sekali orang kata sibuk. Sekarang Allah telah anugerahkan kita sebesar-besar rezeki masa yang melimpah ruah. InsyaAllah bagi kebanyakan orang masa untuk bersama dengan keluarga dalam satu rumah sampai kadang-kadang tak boleh nak keluar. Begitu sekali ya. Jadi bagaimana kita menghargai nikmat rezeki ini. Jadi sekarang masanya lah cuba buktikan alasan kita yang klise kata tak cukup masa tu, masa ni nak gunakan bagaimana agaknya. Bila banyak masa apa patut kita buat ya. Sebenarnya ramai orang panik bila banyak masa ni, tiba-tiba macam kata apa pula nak buat ni, what should I do 24 jam sehari ni berada bersama dengan isteri dan keluarga, bersama suami dan anak-anak. Jadi apa yang patut kita buat? Dia bergantung juga kepada ahli isi rumah, siapa yang ada di rumah pada masa ini ya. Dalam umumnya saya rasa memang ramailah di rumah ya, dengan kadang-kadang cukup package dengan bentuk dan struktur keluarga yang berbagai-bagai tadi yang disebut ya. Jadi kita dapat bayangkan ibu bapa yang kreatif dan proaktif ya, mampu merancang dengan ilmu yang ada, cuba untuk menambah baik apa yang terlepas pandang sebelum ini. Jadi kita lihat bila nak bermulanya Ramadan baru-baru ni, ramailah yang buka kitab yang macam mana nak jadi imam bagi ketua keluarga Dr. Zainal, dan kalau ada anak-anak yang dah besar mungkin dijadualkan siapa patut jadi imam next dan sebagainya. Mulalah pandai juga yang nak baca-baca doa ya, takkanlah tiap-tiap rakaat baca Qul huwallah sahaja kan. Terutama pula kalau mereka yang terkandas dengan rumah mertua ya. Jadi ini perkara saya nampak ini sebagai perkara-perkara positif, dan sebagai pascanya juga apa yang berlaku dalam dinamik keluarga ya, bagaimana keluarga menjalinkan hubungan baik, membentuk semula ukhuwah yang mungkin telah terlepas pandang, ambil masa ini juga untuk self reflect, mengkaji semula faktor dia apa sebenarnya yang kita telah rugi selama ni, apa yang kita tak buat, bercakaplah dengan suami kita, dengan isteri kita, apa sebenarnya perkara-perkara yang sepatutnya kita memang telah selalu buat, tetapi sebabnya kononnya kita memang sangat sibuk, jadi masa ni kita ada peluang untuk berbuat demikian ya. Memang kita sedikit sebanyak saya rasa ramai juga yang merasakan a bit overwhelmed ni, rasa macam rimas juga dengan keadaan ini, terutama bila merujuk kepada pasca. Keadaan tentang tidak pasti itu boleh menjadi satu sumber cemas yang tinggi. Boleh menyebabkan orang anxiety juga. What will happen next? Apa jadi kalau saya tak ada duit? Apa jadi kalau kerja saya dah tak nak terima, jabatan saya dah tak mau lagi, benda-benda begini. Jadi tapi cuba kita lihat dengan adanya media sosial, kita juga nampak orang yang melihat ini sebagai opportunity. Ramai yang memulakan perniagaan yang sebelum ini mereka tak pernah terfikir pun. Ya, ada yang pasangan yang di Kuala Pilah, Seremban ke Kuala Pilah, yang mula menjual gula now, gula Nissan, kalau Patah Timur panggil Nissan. Yang sebelum ni mereka tak ada kena-mengena pun dengan urus niaga begitu, dan kebetulan dengan Ramadan ini pasangan perniagaan mereka sangat laris. That is good, looking for opportunities ya. Saya sangat tabiklah dengan mereka yang kreatif, melihat peluang dalam keadaan begini. Yang inilah kita cuba juga nak contohkan kepada anak-anak kita. Melihat channel-channel YouTube tentang memasak, siapa nama Khairul Amin ya. Janganlah kerja like je tak sudah-sudah ya, tapi tidak pernah mencuba pun. Ramai orang boleh mencuba dan pula memulakan perniagaan mungkin dalam konteks kejiranan yang kecil. Nanti kalau katalah lepas pasca ni tak kembalinya bekerja, mungkin anda akan jadi pembekal makanan untuk lunch. Mungkin ada tingkat ya untuk bagi lunch atau dinner yang boleh juga membantu
membantu Grab drivers kita. Jadi saya melihat bila mengenangkan pasca ini, tentulah orang antara yang mereka takutkan adalah cabaran keuangan. Ya. Jadi saya juga mengharapkan jika cabaran keuangan ini jika kita dapat muhasabah balik, mungkin kita nampak kita telah tidak mengurus belanjawan kita dengan baik, terutamanya ketiadaan simpanan. Ya. Jadi tak ada langsung duit yang boleh backup kita. Tak pernah cuba menyimpan, mungkin itu antara perkara yang kita boleh ubah. Ya. Saya juga melihat bagaimana amalan-amalan penjagaan kesihatan dan kebersihan yang baik patut diteruskan. Ya. Kalau anak-anak dilatih all this sanitizer, basuh tangan dan sebagainya, inilah juga amalan yang patut diteruskan. Juga perkara-perkara yang tentang masa yang patut juga kita ambil peluang untuk fokus diri, jangan lepaskan peluang itu juga untuk perkara-perkara baik ini kita teruskan selepas PKP ini, pada pasca PKP. Antara perkara-perkara yang kami belajar semasa membangunkan modul untuk ibu bapaan untuk PPKN yang insyaAllah akan dilancarkan tak lama lagi, kami diajar untuk menghargai diri, belajar puji diri kita sekali-sekala. Nak tunggu orang puji lambat sangat, tak ada siapa nak bagi anugerah ibu kat kita suka-suka kan, atau anugerah bapa misalnya suka-suka. Jadi kita mesti pandai dulu menghargai diri, dan alhamdulillah today, hari ini saya telah menjalankan kerja saya dengan baik dan rasa baik tentang tu, feel good about that. Ya. Kita jangan sangat menghargai diri sendiri dan nak menunggu saja, dan lepas tu kita kecewa bila pasangan tak puji kita, anak tak kata thank you. Jadi ini antara perkara-perkara bagus supaya kita dulu rasa selesa dengan diri, rasa tenang dengan diri, dan selepas tu baru kita boleh berfungsi dengan baik sebagai ibu dan ahli keluarga. Kita berbalik kepada sedikit tentang konsep keluarga saya tadi. Ya. Saya rasa juga punca sebagai ibu ataupun ahli keluarga, ya, bila kita mampu juga mencontohkan perkara-perkara baik ini kepada anak-anak, ini juga dapat membantu mereka adapt dengan baik. Kalau kita sentiasa tunjukkan cemas kita, depres kita depan anak, mereka juga akan mencontohi ketidakpastian, kecemasan itu, dan mereka juga nanti tidak dapat adapt dengan baik. Seperkara tentang anak kecil, mungkin saya suka nak pesan di sini, ya, bila pasca PKP, katalah bila keadaan beransur baik dan ibu atau bapa dah mula bekerja atau ada dalam konteks keluarga yang kedua-duanya perlu bekerja dan ibu bapa pula di depan cabaran mencari tempat penjagaan, mereka akan struggle pada peringkat awal dengan proses perpisahan semula, sebagaimana seolah-olah masa anak mula-mula kita nak hantar orang jaga, masa mula-mula anak kita masuk darjah 1, masa mula-mula anak masuk tadika. Jadi separation anxiety akan datang balik. Mereka telah selesa mak ayah ada depan mata di rumah untuk sekian lama, dan nikmat itu ditarik balik, dan adjustment ini nanti mungkin jadikan anak-anak ini regress, ya, mengecut semula dari segi kemahiran yang mereka telah ada, berasa tidak gembira dan balik kepada tingkah laku yang tidak sesuai dengan umur. Jadi yang ini ibu bapa perlu lebih bersabar dan bertabah, dan kita juga mengharapkan perkara-perkara yang konflik, ya, dalam keluarga semasa pasca memang tidak dapat dibayangkan kalau semasa PKP ini terperangkapnya ahli-ahli keluarga mangsa dera serumah dengan tukang dera. Ya, kita tak boleh ambil mudah perkara ini, dan bagi pendera, ya, selalu kita fokus kepada mangsa, tapi kepada pendera, mereka yang ada ciri dalam hati mereka untuk mengawal isteri atau mengawal anak-anak hanyalah dengan cara pukul, dan pukul ini bukan pukul sikit-sikit, pukul luar biasa. Itu je cara yang mereka mampu buat. Saya ingin tekankan di sini, anda adalah orang yang paling kurang keyakinan diri, selemah-lemah orang. Ya, anda perlukan bantuan. Ya, bukan setakat mangsa perlu bantuan, pemangsa juga anda sebenarnya perlukan bantuan. Jadi untuk tu saya pulang balik kepada moderator. Sekian. Okey, terima kasih Dr. Rumaya atas penjelasan tadi. So kita tengok bahawa ibu bapa itu peranan dia pelbagai, rencam, dan mengikut umur anak berbeza. Kalau anak kecil maka cabaran dia mungkin lebih mencabar, dan sekiranya mereka ada anak yang remaja, dia punya cabaran juga berbeza. Okey, berbalik kepada Dr. Rahimah tentang isu warga emas, sebab kita juga mengambil kira bahawa antara jumlah kematian yang tinggi di Malaysia akibat COVID-19 adalah warga emas. So apakah keperluan warga emas sebagai golongan yang paling terkesan dengan penurunan wabak COVID-19 secara khusus di Malaysia, Dr. Okay, terima kasih Dr. Rojana.
Izinkan saya untuk share semula skrin ya. Ini untuk memberi peluang kepada mungkin lain tak berapa jelas ataupun tak berapa dengar perbincangan. Jadi saya sediakan slide jugalah untuk manfaat semua. Okay, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dalam kehidupan pasca PKP, adaptasi rutin harian perlu dilaksanakan. Ini selain daripada penerusan kelangsungan hidup ya, dan penjagaan kesihatan diri juga perlu diteruskan untuk mencegah jangkitan daripada terkena warga emas ya dan ahli keluarga. Warga emas juga perlu berjinak-jinaklah dengan penggunaan teknologi atas talian dan pihak berwajib juga perlu mengambil kira keperluan warga emas ya untuk akses kepada teknologi atas talian. Saya teruskan untuk yang perubahan dalam penglibatan aktiviti ekonomi dan sosial. Yang ini adalah keperluan yang mendesak jugalah kepada warga emas. Disebabkan oleh kawalan pergerakan dan juga jarakan sosial ni, kegiatan secara berkumpulan seperti aktiviti keagamaan, pembelajaran dan juga rekreasi ya untuk mengisi masa lapang warga emas ni terbatas. Ya, yang ini gambar daripada Facebook Pawai Putrajaya. Ya, this is a shout out to Pawai Putrajaya members. Pelaksanaan yang ini ada kelas lah di Pawai Putrajaya. Pelaksanaan aktiviti ekonomi dan sosial ni seperti aktiviti perbankan, jual beli, nak membuat tempahan dan lain-lain. Aktiviti sosial, nak mendapatkan maklumat perkembangan semasa, perjumpaan ataupun mesyuarat yang diadakan di atas talian. Yang ini perkara-perkara ini meminggirkan warga emas yang tiada akses kepada teknologi ataupun dia tak pernah guna teknologi. Selain itu kita berhadapan juga dengan isu penyalahgunaan dan penipuan atas talian yang sentiasa mensasarkan pesara dan juga ialah golongan warga emas. Jadi yang ini kita tengok sikitlah tentang kes-kes yang mengenai scam, akau scam, penyamaran melalui telefon ya. Dia mengganggu gugat jugalah ketenangan dan kesihatan mental warga emas ni sebab mereka berasa takut dan cemas ya, dan apabila ditipu dalam jumlah wang yang banyak itu akan mendatangkan kesan impak ekonomi yang negatif. Kita lihat juga di bawah ni yang non-users ya. Ini data daripada SKMM ya. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. 12.6% dalam kalangan pengguna internet yang bukan pengguna internet ya. Kebanyakannya adalah warga emas. 45.3 adalah 60 yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi akses kepada internet ni masih lagi terhad kepada warga emas. Jadi kita perlu ambil kira faktor tersebut apabila kita nak laksanakan banyak aktiviti ekonomi ataupun aktiviti sosial secara atas talian. Selain itu, warga emas ni dia suka terlibat dengan aktiviti sosial, terutamanya kegiatan masa lapang, kerana aktiviti-aktiviti sebegini mempengaruhi kesihatan dan kesejahteraan psikologi mereka. Ini daripada website U3A Malaysia ya. U3A Malaysia yang bermula di UPM. Yang ini penglibatan dalam kegiatan masa lapang seperti aktiviti keagamaan ni adalah salah satu kaedah untuk bersosial bagi warga emas. Jadi warga emas ni dia nak berjumpa dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Ya, bila dia berjumpa kawan tu adalah dia punya minda dia terbuka, dia dapat sokongan, fungsi kognitif dia terpelihara, hubungan yang terjalin melalui aktiviti masa lapang ni pun memberi makna kepada kehidupan mereka, dan bila mereka perlukan bantuan ataupun sokongan emosi, ia lebih mudah didapati. Jadi saya berasa concern ataupun prihatin kepada
warga emas yang tinggal berseorangan ataupun tanpa ahli keluarga ya. Jadi antara saranan adaptasi ini kebanyakan yang warga emas yang tinggal bersendirian, sesuaikan rutin harian, perbanyakkan aktiviti individu secara individu ataupun bersama keluarga di rumah, bertegur sapa dengan jiran, namun kekalkan jarak yang selamat ya, berjinak-jinak dengan teknologi dan mendapatkan bantuan ahli keluarga ataupun rakan untuk menggunakan teknologi bagi aktiviti ekonomi dan sosial ya, nak buat online banking ke dan sebagainya, nak bayar bil. Keluarga perlu mengambil berat tentang keperluan warga emas ini. Pertubuhan dalam komuniti contoh yang ada mesti lebih cakna lah kepada warga emas terutamanya yang tinggal bersendirian ataupun tanpa anak, dan juga ahli masyarakat juga perlu lebih pertingkatkan tahap kesedaran ya, warga emas ni terutamanya terhadap penyalahgunaan dan penipuan atas talian. Okey, itu saya isu yang saya nak bincangkan dulu. Saya pulangkan kepada moderator. Okey, terima kasih Dr. Rahimah yang bercakap tentang isu warga emas dan juga cabaran tentang bagaimana kita nak merapatkan kembali hubungan antara anak dan ibu bapa. Bagaimana mungkin perlu anak-anak mengajar ibu bapa yang berusia tentang teknologi sebab semua sekarang menggunakan online termasuk online banking, pembelian dan sebagainya. Okay, kita telah pun habis kepada pusingan yang kedua. So kita akan memberi peluang kepada penonton di Facebook Live UTTC. So kita mengucapkan terima kasihlah kepada semua penonton yang sudi mengikuti secara ini secara live. Dan kita tengok ada ramai yang mengikuti, ada Syamil, ada Mama Ayub, Nur Syahira dan juga ada soalan-soalan yang diajukan. Okay, saya ada satu soalan yang berbentuk umum daripada Aswad Hussein yang berbunyi bukan anak-anak je kena buat pembelajaran secara online, mak ayah pun kena juga. Macam mana tu ya nak handle keperluan keluarga? So siapa yang sudi untuk menjawab? Ahli panel yang mana satu nak jawab agaknya? Dr. Rumaya? Keperluan serentak. Ya, saya jawab. InsyaAllah soalan tentang bila bukan setakat anak-anak aja yang perlukan perkhidmatan servis, online servis kerana nak buat homework, kena ikut lecture online ataupun kena ujian juga online, ada yang presentation dan sebagainya. Kemudian mak ayah pula ada work from home yang ada mesyuarat dari masa ke semasa, dan saya akur memang kita dengar dan rungutan tentang itu, terutama bagi mereka yang capaian internet yang lemah. Yang ini memang saya kena mengaku dulu bahawa kita sebenarnya tidak bersedia untuk terutamanya SOP ataupun tata cara bekerja dari rumah ya Dr. Zainal, bagi mereka yang mungkin telah establish sedikit keadaan ini, ada kaedahnya mungkin telah juga siap siaga dengan kemudahan internet dengan capaian lebih tinggi. Kita sebagai ahli akademik, saya juga akur misalnya bila kita nak lakukan kuliah online, kita kena ambil tahu dulu berapa ramai dalam kelas tu payah untuk mencapai internet. Ada pelajar yang mengadu dia kena pergi luar pagar baru dapat clear nak tengok video, tak ke tersentuh hati kita memikirkannya. Jadi semua macam yang saya beritahu awal tadi, bahtera kita berbeza-beza. Saya tak boleh bagi jawapan semua orang boleh fit in. Saya tak boleh kata internet provider you should provide better services, pergi hari ini juga pergi pasang stesen di mana-mana ya. Jika itu boleh dilakukan, then why not? Itu sumbangan anda kepada negara. Cuma jika boleh diaturkan ya, guru-guru juga saya tahu mereka juga telah pergi selangkah jauh pada kita. Bagi anak-anak yang tak boleh capai, mereka direkodkan, dan saya tahu ada juga guru yang printkan hantar ke rumah pelajar mereka. Saya sangat tabik kepada guru-guru begini ya, yang juga ambil macam-macam inisiatif untuk membantu
membantu bagi memastikan proses pengajaran pembelajaran berjalan baik. Bagi majikan-majikan juga saya rasa perlu juga ambil maklum untuk work from home ni bukannya semudah yang kita jangkakan. Personally saya juga rasa dia perlu di-plan, dirancangkan dengan baik dan berstruktur supaya ada kesannya tu dapat, it's a win-win situation dan manfaat itu dapat dinikmati. Jika berlaku perebutan ataupun clash pada masa yang sama semua orang nak guna, mungkin seorang pun tak dapat capaian yang bagus. Ya? Jadi saya tidak ada jawapan khusus untuk itu, memang we have to make do with what we have. Ya? Mungkin boleh susun atur sedikit jadual. Bila ada kelas perkara yang jadual yang tak boleh kita elak, kita beri dulu keutamaan bagi mereka yang perlu. Ya, Dr. Diana. Terima kasih Dr. Maya. Kita ada soalan seterusnya daripada penonton, daripada Muhammad Ismail. Soalan beliau, anak suka memberontaklah, bagaimana nak menangani anak memberontak? Jadi saya kira Dr. Zainal boleh menjawab soalan ini. Silakan Dr. Zainal. Terima kasih dan kepada penanya Encik Ismail. Soalan ni memang sangat relevan lah. Jadi terutama sekali apabila seperti sahabat saya Prof. Mansur cakap terperuk, demam terperuk, river cabin. Kita duduk dalam ramai-ramai dalam suasana PKP ni, tentulah setiap ahli keluarga merasa tidak selesa dan sebagainya. Ini akan menimbulkan lagi suasana ataupun tekanan bukan sahaja pada ketua keluarga dan juga ahli-ahli keluarga. Tajuk ini dah macam lebih kurang nak parenting. Tapi tak apa Dr. Maya nanti mungkin boleh tambah lah. Jadi parenting ataupun cara kita nak atasi ni, saya lihat dari perspektif counselling lah supaya lebih mudah dalam bidang saya kan. Seorang yang memberontak ni kita kena tahu dia punya apa keperluan dia dan apa sebab kepada pemberontakan tersebut, dan jalan untuk mengetahui anak dan sebab dia ni ialah dengan cara dapat berkomunikasi yang secara positif dengan anak-anak, secara bersemuka. Dia perlukan masa untuk kita slow talk, cakap one time. Masa seorang dengan seorang ni, ya, setiap orang perlukan masa berkualiti antara seorang dengan seorang sebab setiap anak ada keperluan tertentu yang diperlukan oleh setiap anak. Jadi mengenal pasti keperluan dan juga apa sebab dan semua ini akan dapat membantu kita menyelami, masuk dalam jiwa anak-anak kita. Dan ini sudah tentu memerlukan, tak boleh selesai kat sini, memerlukan kemahiran komunikasi yang sangat efektif. Dan cara mudahnya anak memerlukan kasih sayang, perhatian. Suasana Okey, kita ada sedikit gangguan daripada Dr. Zain. Sebabkan mereka. Okey, mungkin kita boleh teruskan dahulu kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya datang daripada Muhammad Ayub Ibrahim yang bertanyakan, apakah persediaan seterusnya untuk parent bersedia jika PKP atau PKPB diteruskan dalam satu masa yang lebih lama lagi? So saya kira Dr. Rahimah atau Dr. Maya yang boleh menjawab. Parent. Dr. Maya. Okey, daripada Muhammad Ayub Ibrahim. Ni case fear of the unknown ya. Tidak siapa pun boleh dengan confidentnya beritahu bila akan berakhirnya PKP ni secara tamat betul-betul lah, finite, ada full stop ya.
Cuma kita berdoa bahawa itu akan dapat segera berlaku dan kita tidak lagi diancam dengan pelbagai keperluan-keperluan yang lari jauh daripada kelaziman kita. Tapi kita sedar bila kita dah cerita panjang tentang cabaran-cabaran jika sedang berlakunya PKP. Dan jika PKP ni berlangsung, maknanya jika kita tidak dapat berdaya tindak dengan baik, tidak dapat cope dengan baik dengan cabaran-cabaran yang sedang kita lalui sekarang, besar kemungkinan cabaran-cabaran ini akan menjadi sumber tekanan yang berat. Ya, kita tidak mahu itu berlaku. Maka ibu bapa juga perlu, sebagai orang dewasa yang sepatutnya lebih selalu kita guna ayat lebih dulu makan garam, ya, kitalah dulu yang lebih perlu menunjukkan contoh untuk supaya kita mampu dulu supaya stay calm, ya, kekal tenang. Ini penting. Kalau saya boleh mencelas sikit tadi, jika anak memberontak, ini contoh, kalau bayangkan anak memang suka memberontak, sepanjang 2 bulan ni kerjanya memberontak sebab dia tak dapat nak keluar main, tak dapat jumpa kawan, dan bila ada kelonggaran sikit, macam Dr. Zainal kata macam orang terlepas pada sarang, ya, Dr. Zainal keluar dan mencari kawan-kawan, ya, untuk do things that they are used to do. Pemberontakan pada kalangan anak mengikut usia. Kita pun boleh kata juga macam tadi kata bukan setakat anak je guna online service, ibu bapa juga guna. Pemberontakan ini juga boleh dilakukan dengan cara tersendiri oleh orang dewasa. Jadi kita dapat lihat jika tidak dapat berdaya tindak dengan baik ekoran kepada perkara-perkara ini, jika panjang lagi PKP ini makin parahlah keadaannya. Ya, sebab itu kita kena cegah dengan lebih awal. Saya suka sikit sentuh tentang disiplin, ya, dari segi mendidik anak-anak, dari segi parenting. Kalau kita boleh tanamkan sikit dalam hati, dalam kita bertingkah laku, menyantuni anak-anak, ya, letak dahulu rotan atau hanger atau apa saja yang biasa tercapai apabila kita kononnya menggunakan selimut disiplin. Ya. Disiplin bukan menghukum. Kalau kita setakat menggunakan itu sebagai kaedah, disiplin hanya boleh berlangsung dengan menghukum, mungkin kita telah tersilap. Dan mungkin lagi keras kita mendisiplin, sebab itu lagi dahsyat anak memberontak. Ya, jadi ada banyak kaedah untuk mendisiplinkan anak, dan ia semuanya bermula dengan hubungan yang baik antara ibu bapa dengan anak. If we fail to communicate, kalau kita gagal bercakap, berkomunikasi dengan baik dengan anak, sebab itulah kita telah membuka peluang untuk mereka memberontak. Sebab mereka tidak mampu nak bercakap dan berkomunikasi dengan baik dengan kita kerana kita tidak membuka telinga kita untuk mendengar apa yang mereka rasa. Tidak pernah memberi ruang kepada mereka untuk menyatakan apa yang mereka perlu, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka. Jadi mungkin ada pihak-pihak yang kurang senang, ya, dengan usul sebegini, tetapi cuba renung-renungkan, ambil peluang. Mungkin parenting kita yang telah menyebabkan anak memberontak. Itu Dr. Rojana. Okey, terima kasih Dr. Maya atas penjelasan tadi. So, Dr. Zana ada sebut tentang one-to-one session dengan anak-anak untuk mengelakkan isu kebosanan dan sebagainya. Dan ada satu mungkin saranan daripada seorang penonton, Puan Halimah Haji Noh, beliau menyatakan keterbatasan buat warga emas jadi stres kerana anak-anak, jiran-jiran dan juga komuniti. Dr. Rahimah nak mengulas ataupun macam mana? Nak beri komen pandangan Puan Halimah? Dr. Rahimah? Baik, saya beri komen tentang pandangan beliau. Maklum balas daripada Puan Halimah. Ya. Okay. Jadi kita lihat, kita membayangkan senario inilah. Pada mereka yang menghadapi kesukaran terperuk sendirian, inilah perasaan datuk nenek dan ibu bapa apabila kita tidak melawat. Inilah perasaan warga emas yang tinggal di rumah rawatan bila tiada siapa yang menjenguk. Ingatilah mereka apabila situasi PKP ini telah tamat kelak. Ya. Jadi kita mesti ambil kiralah keperluan warga emas ni, buat jadual bila nak telefon ataupun melawat, kerana mereka perlukan juga kontak ataupun hubungan dengan ahli keluarga dan juga orang lain. Ya. Selain itu, saya nak tarik perhatian penonton tentang isi rumah warga emas. Ya. Kebanyakan warga emas ataupun majoriti warga emas sebenarnya tinggal
dalam keluarga luas bersama sama ada dengan anak ataupun dalam keluarga pelbagai generasi. Walaupun begitu, pertemuan ataupun kontak ini tidaklah bermaksud berhubung antara satu sama lain. Jadi keperluan ini perlu dipertingkatkanlah antara ahli keluarga ya, untuk saling berhubung ya, antara ibu bapa dan anak, antara datuk nenek dan cucu dan sebagainya. Okay, Doktor. Okay, terima kasih Dr. Rahimah. Okey, saya sambung soalan yang diterima daripada Kavita Rose yang berbunyi, salam sejahtera. Apakah pandangan doktor? Sekiranya kes COVID-19 ini semakin berkurang, adakah fungsi dan peranan ahli keluarga akan hidup seperti dulu atau akan ada perubahan dengan pelbagai cabaran? Mungkin Dr. Rumaya atau Dr. Zainal ingin menjawab soalan daripada Kavita Rose. Okey, saya jawab sikit, Dr. Zainal mungkin boleh tambah ya. Kita sebenarnya satu perkara yang kekal dalam hidup ni adalah perubahan. Jadi saya rasa kita tidak akan boleh sama seperti dahulu. Ya. Pengalaman mendepani COVID-19 ini adalah merupakan satu pengalaman besar yang kita alami yang akan mengubah kita dan sedang mengubah kita kepada sesuatu yang baru, dan kita sedar bahawa banyak kelaziman baru yang terpaksa kita sesuaikan diri dengannya, dan ini juga akan diteruskan ya, katalah insya-Allah dengan cepat kita dapat lepas daripada PKP ni, dan apa yang sedang berlaku semasa PKP memang akan kita bawa seterusnya. Ya. Cuma sama ada yang kita bawa itu positif atau negatif, itu yang menentukan apa kesan seterusnya. Itu Dr. Zainal mungkin nak tambah. Perubahan, dengar ya? Perubahan sebenarnya memang seperti Dr. Maya tak dapat nak sebenarnya kalau dari segi asasnya role kita, tugas kita yang asas tu sebenarnya masih sama. Cuma kita mungkin perlu sesuaikan dengan keadaan, dengan suasana dan juga keadaan persekitaran kita yang baru ini, sehingga vaksin akan capai, baru mungkin kita boleh dapat hidup normal. Cuma perubahan dari sudut psikologi itu yang saya lihat yang perlu sama-sama kita mungkin dapat teruskan supaya dapat memantapkan lagi institusi keluarga kita dari segi mengambil peran bersama, masa kualiti, aktiviti yang dulu dijalankan patutnya dapat diteruskan lagi. Selain daripada perubahan dari sudut teknologi, saya rasa ini akan kita perlu depani dengan bijak, dengan baik, supaya kita boleh dapat hidup ataupun dengan suasana baru ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zainal. Untuk soalan selanjutnya, kita terima daripada Sri Bitra. Okay. Due to this MCO, there are many ways for citizens at home, especially family members, to have an increase on mental issues. Everyday routine makes people at home bored, especially housewives. To decrease the boredom of the home, what are the other resources? What are the sources that can be taken to decrease the boredom among family members? So, macam nak mengurangkan kebosanan lah di rumah. So, siapa yang boleh menjawab soalan? Dr. Rumaya, Dr. Rahimah, soalan untuk macam mana nak elakkan kebosanan. Ada cadangan daripada seorang follower di Facebook. Dia kata, pick up new routine like doing yoga, working out, cooking, baking can also be done untuk mengelakkan kebosanan. So, apa pandangan ahli panel semua? Dijawablah. Ya. Boleh, Doktor. Okey. Memang adaptasi rutin harian ni sangat penting. Dia macam kalau warga emas ni selepas mereka bersara, tiba-tiba ada masa yang sangat banyak. Ya. Jadi kalau tak menggunakan masa tu secara efektif ataupun membuat benda-benda yang berfaedah dan bermanfaat, jadi masa itu akan terbuang sahaja. Ya.
tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi banyak itu yang kita fokuskan juga di UPM, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi tugas ataupun tanggungjawab untuk mempelajari sesuatu yang baru tu bukan berhenti bila kita dah tamat SPM ataupun dah graduate. Tapi perlu diteruskan sehingga ke akhir hayat ya. Tuntutlah ilmu daripada bayi daripada bayan sampai ke liang lahat. Jadi aktiviti pembelajaran tu perlu diteruskan dari masa ke semasa, menimba ilmu baru, kemahiran baru, sesuatu yang bermanfaat pada diri yang kita boleh juga tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Yang itu lebih utamalah, ianya utamanya kepada golongan warga emas meninggalkan sesuatu warisan yang bermanfaat untuk generasi akan datang. Itu saya jawab untuk kelompok warga emas lah. Okey, soalan tentang macam mana nak mengurangkan kebosanan dan sebagainya. Okay, kita ada soalan daripada Dr. Muslihat Hasbullah yang berbunyi, PKP yang berpanjangan menyebabkan seorang dalam rumah perlukan at least smartphone untuk akses kepada internet. Agak merisaukan apabila anak-anak remaja yang terkurung akan semakin addicted kepada gadget. Bagaimana parents nak menghadapi perkara ini? Apa komen ahli panel? Dr. Zainal boleh berjawab? Terima kasih Dr. Rajana dan soalan daripada Puan Musliha berkaitan dengan ketagihan. Seperti yang saya beritahu tadi, ini antara cabaran besar khususnya ketua keluarga untuk mengawal penggunaan internet. Bila nak tak ada internet, perlahan nak laju. Bila dah laju pula, yang baca bukunya 2 minit, yang tengok yang lain 2 jam. Yang inilah perlukan sedikit pengawalan dan juga rutin dari segi penggunaan internet. Jadi saya rasa kaedah dari segi pengawalan pelakuan ni boleh dibuat dengan cara penjadualan dan juga yang agak sistematik supaya boleh ada masa kita dapat memenuhi keperluan membuat aktiviti-aktiviti yang lain. Jadi ini memerlukan peranan ibu bapa bincang supaya penjadualan dan rutin ini dapat diwujudkan supaya dapat mengelakkan ada masa untuk belajar, ada masa untuk aktiviti keluarga, ada masa untuk semua sama-sama turun masak, ada masa untuk masa peribadi, ada masa untuk dalam kumpulan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini salah satu cabaran, memang satu cabaran yang sangat besar dan dia perlukan pelaziman dalam behavior dan perlakuan, dia perlukan dilazimkan supaya kita boleh dapat membentuk perlakuan baru. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zainal atas jawapan tadi. Dr. Rajana, boleh saya tambah sikit untuk boleh Dr. Maya. Silakan Dr. Kebetulan ini adalah topik yang kita bincangkan dalam pembangunan modul untuk FPPKN iaitu online safety. Online safety yang kita bukan setakat isu ketagihan tapi isu cyberbully, isu apa yang diikuti oleh anak-anak secara online. Kita perlu ambil tahu dan saya suka balik pergi kepada asas parenting iaitu you have to be able to communicate. Kita mesti mampu bercakap dengan anak, boleh berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik supaya boleh bercakap tentang online things ini. Apabila misalnya yang ditakuti adalah berkait dengan pornografi, seksual dan sebagainya, bagi ibu bapa yang tidak pernah langsung ada pengalaman untuk bercakap atau mendidik anak tentang topik ini tentu tak mampu buat demikian. Jadi ini satu kemahiran dan ilmu baru yang perlu diterokai. Carilah ruang dan peluang bagaimana untuk ambil tahu apa yang mereka tengok, apa yang mereka ikuti secara online, bercakap tentangnya. Dan macam Dr. Zana cakap tadi, kita perlu ada buat perjanjian sebenarnya. Sebelum kita pergi, yang pegang sumber asas membelikan handphone, apa jenis handphone pun sekali itu kita, ibu bapanya. Yang belikan internet service tu pun kita. Yang nak top up pun kita.
Jadi kita yang memegang punca kuasa itu, kita lah yang paling bertanggungjawab sebenarnya untuk memantau apa yang sedang berlangsung. Jadi kita juga perlu memesan juga kepada anak-anak jika berlaku tentang cyberbully, ya, apa juga kaedah cyberbully, termasuk ancaman kewangan, ya, dia minta suruh tapak dia spare dekat kawan dan sebagainya, itu semudah-mudahnya lah. Belum lagi pergi kepada pornografi yang minta anak kita post dengan post-post yang berbau seksual dan sebagainya. Memang ancaman online ini sangat serius dan bapa perlu ambil tahu dan perlu juga jadi tukang sibuk, jadi tukang skodeng kata anak-anak sekarang. Misalnya ada juga kan account walaupun kita tak suka entah apalah yang mereka buat dalam IG, dalam Twitter dan sebagainya. Have your own account supaya kita boleh nampak dan mungkin kita boleh buat perjanjian dengan anak-anak. Kita follow dia, kita tak komen apa-apa, kita cuma nak memerhati. Sekurang-kurangnya mereka tahu kita ada di situ. Terima kasih Dr. Maya. Okey, kita ada satu soalan, mungkin soalan terakhir daripada Dr. Mansur. Okey, kita bukan sahaja sedang berusaha memutuskan rantaian COVID-19 tetapi juga menangani sikap setengah ahli masyarakat yang tidak patuh kepada beberapa norma baharu yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Apakah pandangan panel? Siapa boleh menjawab soalan ini? Ahli keluarga kan, kalau kita tengok PKB 4 orang boleh keluar tapi bawa sampai 10 orang. Tak boleh bawa anak tapi boleh bawa anak ke pasar raya dan sebagainya. Mohon pandangan ahli panel. Silakan Dr. Rima mungkin boleh berjawab. Okay. Yang ini melibatkan tingkah laku lah. Ini Ya, yes, tingkah laku. Perspektif tingkah laku yang setelah lama terkurung, masing-masing ingin melepaskan diri, nak melihat pandangan luar, nak keluar daripada rumah dan buat aktiviti yang suatu masa dahulu pernah dilaksanakan. Namun kita juga masih lagi berhadapan dengan virus ataupun pandemik COVID ini dan ahli masyarakat patutnya memegang ataupun melaksanakan tanggungjawab sosial lah, ya. Sama-sama kita menghadapi situasi ini bukan seorang ataupun ahli keluarga kita saja tapi sebagai satu komuniti secara luas, ya, masyarakat Malaysia. Jadi kalau ada ahli masyarakat yang kena macam cubit peha kiri, peha kanan pun terasa juga kan. Jadi kalau ada orang yang terkesan dengan virus ini, kita tak tahu sampai bila virus tu akan sampai kepada kita suatu hari nanti. Jadi masing-masing perlu ambil tanggungjawab untuk menjaga diri dan keluarga masing-masing lah. Sementara isu ini belum lagi selesai dalam masyarakat ataupun populasi Malaysia. Okey, terima kasih Dr. Rima. Mungkin saya benarkan ada satu soalan daripada penonton. So, apakah nasihat ataupun tips yang boleh diberikan kepada keluarga yang terkesan secara drastik dari segi ekonomi keluarga? Apakah yang boleh dilakukan untuk memperkukuhkan semula ekonomi keluarga selepas PKP nanti? Mungkin dia sesuatu yang di luar daripada bincang tapi boleh dipertimbangkan oleh ahli panel sekiranya ingin menjawab. Mungkin sedikit nasihat daripada ahli panel. Ketua keluarga mungkin, Dr. Zainal Madun. Terima kasih. Keadaan secara umumnya moderator dan juga yang bertanya tadi, keadaan ketidaktentuan ekonomi global dan juga negara memang perlu kita akui. Jadi saya pun nak cakap tentang sudut ekonomi, fokus apa akan datang tu pun sangat terhad untuk membicarakan dia dalam konteks ini kan. Tetapi ruang-ruang untuk mencari sumber pekerjaan ataupun sumber lain, saya rasa perlu diteroka untuk membolehkan keluarga terus survive. Jadi ada sedikit berlaku perubahan yang perlu dibuat, adaptasi tertentu yang perlu buat, terutama tadi IT savvy dan juga kaedah-kaedah lain yang secara konvensional sudah tidak dapat dilakukan
perlu dibuat secara diteroka. Dan ini ialah proses berterusan yang perlu dibuat oleh ketua keluarga dalam usaha menyesuaikan diri. Saya jumpa orang yang tak pernah buat kuih juadah buka puasa, tapi dia dalam sektor perkhidmatan pengangkutan. Tapi sekarang ni wow, dah sampai 400-500 paket satu hari. Jadi ini adalah satu peluang yang boleh diteroka lah bersama dengan isteri apa jalan dan juga dengan penggunaan teknologi. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Zainal. So kita semua perlu mengajar suami-suami kita untuk membuat kuih bagi meningkatkan ekonomi keluarga lepas pasca PKP. Okey. Saya kira kita selesai untuk pusingan ketiga, iaitu pusingan soalan daripada penonton, dan ucapan terima kasih ditujukan kepada semua penonton yang telah mengajukan soalan kepada ahli panel. Mohon maaf sekiranya ada soalan yang belum sempat dijawab, dan sekiranya ada soalan yang berbangkit mungkin kami akan menghubungi tuan-tuan melalui Facebook UCTC. Okey, kita akan masuk kepada pusingan yang terakhir, iaitu pusingan yang keempat. Okey. Berdasarkan kepada perbincangan kita daripada awal tadi sehingga sekarang, kita lihat kepada perubahan-perubahan yang berlaku dan akan berlaku. So sepanjang tempoh PKP ini, kita lihat kepada pelbagai tindakan yang mungkin telah diambil oleh ahli keluarga di Malaysia. So soalan saya kepada Dr. Zainal, apakah strategi dari tindak ataupun persediaan yang perlu dilakukan sebagai ketua keluarga waktu pasca PKP? Terima kasih moderator. Seperti yang dimaklumkan tadi, PKP mungkin boleh tamat, tetapi musuh kita COVID-19 ini akan sentiasa berada di sekeliling kita. Jadi ini memerlukan kalau ni endurance ataupun ketahanan dari segi jangka panjang oleh ahli-ahli keluarga untuk membolehkan khususnya ketua keluarga untuk bersedia dalam tempoh yang jangka masa panjang. Kita ni bukan berlari 100 meter tapi kita marathon. Jadi daya tenaga yang perlu ada perlu distrategikan supaya semua tanggungjawab dan peranan kita nak melaksanakan keperluan keluarga dapat dilaksanakan. Ini memerlukan seorang ketua keluarga yang endurance tadi, yang ada daya tahan yang berpanjangan untuk menghadapi tekanan-tekanan ini. Dan secara mikronya, secara individunya, tekanan ini boleh dapat dibuat dengan cara tak lain tak bukan dengan memantapkan diri dari sudut mengurus diri, mengurus emosi dan sebagainya supaya kita dapat bertahan dengan suasana ini. Jadi pengurusan dari segi emosi, pengurusan diri sangat-sangat penting untuk memastikan kita dapat. Saya ada dengar Cik Ma cakap, tahun ini bukan tahun untuk untung, tahun ini adalah tahun untuk hidup. Kerana siapa hidup tahun ni, dia boleh berhadapan dengan yang akan datang. So ini ialah strategi kita. Pastikan diri kita, keluarga kita dapat bertahan, dapat melawan musuh COVID-19 dan juga dapat sentiasa menguruskan pengurusan emosi dan yang kedua saya lihat ialah strategi dari segi penyusunan semula kewangan keluarga sebagai ketua keluarga. Ini perlu buat ada penyesuaian sangat baik yang sangat efektif perlu dibuat supaya kita dapat menentukan keutamaan yang tertentu untuk berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi yang berpanjangan ini. So dan yang ketiga ialah perubahan dan strategi dari segi perubahan rutin ini. Kita perlu buat sesuatu supaya dapat melazimkan dengan rutin baru ini dan strateginya ialah jaga diri dan jaga mengambil berat juga tentang ahli keluarga yang lain. Ini ialah strategi
untuk membolehkan, secara kesimpulannya, strategi untuk membolehkan kita survive, bertahan hidup. Jadi yang ni kita kena perlu fikirkan balik pada asas yang ni, dan dari sudut ekonomi, dari sudut pengurusan dan sebagainya, untuk memastikan kita boleh bertahan sehingga COVID-19 ini dapat dicarikan penanggulangan. Terima kasih kepada Rita. Okey, terima kasih Dr. Zainal. Beliau menyebut tentang how to survive, how to survive. So, Dr. Rumaya, apakah persediaan yang sepatutnya dilakukan oleh keluarga untuk berdaya tahan atau berdaya tindak ataupun survive dalam menangani cabaran-cabaran tersebut? Terima kasih Dr. Rojana. Saya cuba recall balik apa yang telah saya beritahu tadi. Kita akur dulu semuanya ni bermula di rumah. Dan di rumah itu perlu ada kasih sayang dan perlindungan. Jadi ahli-ahli dewasa dahulu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan perkara-perkara yang penting ini supaya ia dicontohi oleh ahli-ahli yang lebih muda. Jadi pemberian kasih sayang dan perlindungan, mengekalkan hubungan positif dengan berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, mendengar dengan berkesan, memberi ruang dan peluang walaupun kepada ahli yang lebih muda untuk menyuarakan pendapat mereka dan bertukar-tukar pandangan, membantah juga diberi peluang dengan cara yang berhikmah. Jadi kita sebenarnya memulakan madrasah baru, bukan setakat madrasah Ramadan aja. Kan nak panggil madrasah pandemik tak sedap pula bunyinya kan. Tapi sepanjang PKP ni juga kita sebenarnya saling belajar semula mungkin cara yang lebih baik untuk hidup berkeluarga. Kita juga tidak boleh ambil mudah tentang keperluan kesihatan dan keselamatan. Dan juga disiplin berkesan serta pengurusan konflik. Jika perlukan bantuan, ada banyak ruang dan peluang, carilah bantuan untuk menambah baik diri. Jika ia berkaitan dengan masalah mental dan emosi, ada ruang untuk kita bertambah baik. Jadi apa yang boleh dilakukan, perkara-perkara yang baik yang telah kita mampu ubah atau telah berjaya mulakan semasa PKP hendaklah diteruskan. Perkara-perkara positif supaya ia bertambah baik, amalan-amalan kesihatan kebersihan sebenarnya, amalan luangkan masa untuk bersama anak. Kalau selama ni saya kata tadi sibuk semuanya, belajar juga untuk sparekan masa, luangkan masa seorang dengan seorang bagi setiap anak. Ini Dr. Rojana, kalau ramai sangat anak kena ambil banyak masa lah ya. Tapi kita ruangkan masa 10-20 minit sehari atau selang sehari. Hari ni bercakap dengan Abang Long, besok dengan Kak Ngah, besok dengan yang lain, dengan melakukan aktiviti dan beri peluang mereka lead apa yang dia nak buat bersama kita. Dan bantu pasangan kita juga untuk gunakan aktiviti ini, sebab kita tak boleh pukul rata. Cara-cara dan keperluan-keperluan anak untuk bercakap dengan kita berbeza. Mereka ada personality tersendiri, cara tersendiri. Mungkin ada anak kita yang pemalu, yang introvert, yang tidak pandai share verbally. Jadi kita nak mencongkil apa yang dia nak cakap itu kita kena faham. Kemudian kita juga perlu kreatif. Saya tadi suka bila Dr. Rahimah beritahu sekolah meneroka bakat ataupun apa benda-benda baru yang boleh dipelajari pada masa ni bila ada masa. Saya suka kongsi, dulu ada seorang pensyarah masa saya belajar PhD, beliau mula belajar watercolor ketika umur dia 65 tahun sebagai hobi. Dan cantik pula tu, dan dia kata sebelum tu dia memang tak pernah minat pun untuk buat watercolor. Jadi mungkin ini untuk sebagai sesuatu yang terapeutik juga yang boleh bantu kita isi masa. Kalau ada yang pandai crochet, mengait dan sebagainya, why not? Dan kalau dia berminat untuk menjualnya pula, itu adalah satu sumber pendapatan. Dan saya rasa macam masak-masak, buat YouTube channel tu semua boleh diteroka. Be kreatif. Dan saya nampak generasi milenial ni memang sangat advance dari segi kreativiti. Kadang-kadang di luar jangkauan kita untuk macam mana mereka boleh terfikir buat ni, macam mana mereka buat. Jadi kita juga perlu buka minda untuk itu. Jadi saya juga suka kalau kita semua dapat manfaatkan setiap ruang dan peluang ini, bersyukur. Kita bersyukur kerana diberi peluang ini walaupun datang dengan macam-macam cabaran dan tuntutan. Kita bersyukur kerana ada peluang ini. Bukan mudah kita nak dapat 2 bulan dan duduk rumah kan, bersama keluarga yang selalunya ada sahaja urusan masing-masing. Dan macam yang Dr. Zainal beritahu tentang keuangan, saya rasa kita perlu juga sama-sama belajar mengurus keuangan dengan baik dan berhemah
rumah. Saya suka bagi contoh saya tak ingat ceramah ke apa, kalau saya boleh sharekan ya. Kalau duit kita memang kurang ya, belanja sumbernya kurang, tak perlulah kita belanja di luar daripada kemampuan. Kena kawal juga keinginan. Contohnya ini Brothers Grab, jangan marah saya lah ya. Ataupun makan dan kata ingin nak makan roti john yang harganya RM4 atau RM5, kemudian duit untuk sistem penghantaran tu RM4 atau RM5. Jadi benda yang harga RM4 dah jadi RM8. Duit kita pun tak banyak macam tu. Kalau boleh RM4 lagi untuk besok punya makan, dah terbelanja hari ini. Jadi pandai-pandai plan ya. Kita belanja ikut kemampuan, berhemah dan peluang di simpanan. Ingat tu, mesti ada duit untuk hari-hari hujan. Jika kita tak ada simpanan, nanti kita tentu akan jadi lebih tertekan. Penting juga untuk ketepikan masa me time, masa untuk diri, belajar untuk mampu senyum dan kelihatan tenang ya, rehat dan ada juga untuk unsur-unsur humor, menggunakan komunikasi dengan lebih positif dan kekal berhubung dengan ahli-ahli keluarga yang tidak bersama kita. Misalnya untuk bantu kumpulan yang Dr. Rahimah beri fokus ya, kita sebagai anak-anak dewasa galakkan juga ada paling tidak ada WhatsApp call ya, video call ya, untuk cucu-cucu dengan atuk nenek boleh bercakap sekurang-kurangnya terlepas rindu mereka, dan macam-macam grup mungkin telah wujud ya, grup sepupu, grup kawan sekolah sampai sekolah tadika pun ada grup sekarang ini. Jadi teroka dan kuasai kemahiran baru, dan akhirnya insya-Allah kita teruskan usaha, teruskan berdoa dan akhirnya kita berserah. Ya, insya-Allah kita perlu buat ini demi kelangsungan hidup, perlu ada resilient itu insya-Allah. Okay, terima kasih Dr. Maya. Maka saya rasa setiap anak walaupun ada sekatan untuk tidak dibenarkan balik berhari raya semua dah menangis dengan takbir raya So itu adalah satu sokongan sosial kepada orang tua kita. So daripada teori dan kajian-kajian keperluan saya kira Dr. Rimah banyak maklumat berkaitan dengan hal tersebut. So ada antara fungsi keluarga adalah memberikan sokongan sosial dan penjagaan kepada warga emas. So apakah impak PKP ke atas fungsi ini dan bagaimanakah fungsi ini dapat diteruskan pada pasca PKP? Dr. Rahimah. Okay. Saya mohon izin juga nak share sebab isu ni isu besar. Ya, sokongan sosial Dr. Rahimah. Okay. Terlebih dahulu kita sentuh sikit tentang perubahan di sini. Okay. Jadi perubahan dalam hubungan kekeluargaan dulu kita tengok ada dijangkakan berdasarkan faktor seperti halangan fizikal ke atas warga emas dari segi jarak ataupun kesihatan, tiada upaya ekonomi dan juga teknologi ke atas warga emas. Pengurangan pendapatan isi rumah, jadi ada impak ekonomi keluarga di situ. Kesan positif atau negatif disebabkan oleh PKP ni, yang positifnya kita ada lebih masa untuk bersama, boleh kongsi risiko dalam satu keluarga, boleh belajar cara menguruskan konflik. Ada juga kesan-kesan negatif seperti penceraian, penderaan dan juga pengabaian. Selain itu, kerja daripada rumah juga, lebih masa bersama keluarga di rumah, dan ahli keluarga perlu faham tentang konsep bekerja dari rumah ni, sebab ada gangguan-gangguan yang tidak dapat dielakkan. Contohnya anak menangis ataupun ibu bapa yang seringkali tegur kita semasa kita tengah meeting dan sebagainya. Batasan aktiviti kekeluargaan bagi keluarga luas, tahun ni tak boleh nak beraya bersama, terutamanya ahli keluarga yang tidak tinggal serumah. Jadi yang ini tentang isu penderaan dalam kalangan warga emas. Kita tengok walaupun yang tinggi ni dalam golongan 26 berusia 26 tahun hingga 35 tahun, tapi warga emas juga semakin meningkat ya. Jadi kajian di Universiti Melaya menunjukkan yang dijalankan di tak salah saya Kuala Pilah, 1 daripada 10 warga tua didera atau diabaikan. Yang kita risau sekarang ni adalah dari segi financial exploitation, bila anak-anak duduk di rumah, ibu bapa memang yang bergantung pada anak-anak ni memang terdedah kepada eksploitasi kewangan. Okey,
Dari segi perubahan dalam bantuan sosial dan penjagaan, disebabkan wak gemas ni dia punya risiko penyakit kronik dan kerentanan ekonomi dia sangat tinggi dan meningkat dengan umur, ya, disebabkan faktor peluang pendidikan yang terhad dan juga pekerjaan dalam sektor informal seperti pertanian, perikanan, ya, dan sebagainya. Jadi jaminan ekonomi bagi sebahagian besar generasi wak gemas, ya, yang tak ada pencen dan yang tak ada simpanan hari tua yang cukup, jadi mereka terpaksa bergantung pada keluarga. Ya. Bila ada hubungan keluarga ni, adalah bantuan sosial seperti bantuan kewangan untuk beli barang, keperluan bayar bil, dapatkan bekalan ubat ataupun peralatan untuk temankan ataupun hantar wak gemas kepada nak dapatkan bantuan sosial ataupun rawatan kesihatan. Jadi wak gemas yang tanpa waris dan keluarga, yang ini adalah golongan berkeperluan khas, ya. Yang ini mereka tergolong dalam kumpulan rentan yang difokuskan dalam agihan bantuan sosial. Saya nak sentuh sedikit tentang bantuan sosial dan penjagaan, ya. Bantuan sosial. Kita punya pendekatan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada isi rumah dengan warga emas. Isi rumah dengan warga emas ni terbahagi kepada dua. Satu, keluarga yang ada warga emas, dan satu lagi adalah keluarga yang ketua keluarganya adalah warga emas. Jadi yang sangat rentan adalah apabila ketua keluarga tu ataupun isi rumah tu ketua keluarganya adalah warga emas. Ya. Jadi ada aspek kelemahan-kelemahan tertentu, ya, seperti kita punya pendekatan basmi kemiskinan, kita melihat kepada aspek kewangan semata-mata. Jadi kita tak lihat keperluan asas yang lain, contohnya keperluan kepada elektrik, sistem tandas, ya, sanitasi, ya, dan apabila hak-hak keperluan asas tu tidak cukup ataupun dinafikan, yang ini akan mempengaruhi kesejahteraan terutamanya kepada golongan warga emas. Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan, ya, kita nak sasarkan kepada penerima tu dengan pelbagai skim bantuannya, nak sampai kepada penerima bantuan tu agak kadang-kadang ada yang bertindan ataupun yang tidak dapat langsung. Dan warga emas menghadapi isu akses kerana sekarang ni nak salurkan bantuan kebanyakannya dilaksanakan melalui akaun ataupun online, ya, transfer dan sebagainya. Dan saya ingin tekankan isu ageisme ataupun diskriminasi dan stereotip negatif, ya, kepada warga emas, kumpulan warga emas. Tidak semua warga emas ni uzur ataupun berpenyakit, dan mereka bukan sahaja perlukan bekalan makanan, ya, mereka juga perlukan keperluan asas yang lain termasuk penjagaan, alat bantu, peralatan penjagaan dan sebagainya. Jadi sama ada mereka dapat akses kepada keperluan-keperluan tersebut dan boleh ataupun mampu bayar untuk mendapatkan keperluan tersebut, kita perlu cakna ataupun perlu ambil perhatian. Selain itu, kita mesti iktiraf sumbangan warga emas ni kepada keluarga dan masyarakat. Bila anak dah tak ada kerja, ibu bapa jugalah yang tolong keluarkan duit simpanan, membantu ahli keluarga yang lain nak buat kuih ataupun kumpulkan barang-barang terpakai dan sebagainya. Jadi sumbangan warga emas patut kita hargai, dan mereka bukanlah penerima yang pasif. Mereka juga turut menyumbang kepada aktiviti ekonomi dan sosial, ya, dalam keluarga dan masyarakat. Jadi saya nak sentuh sedikit tentang yang konsep tadi resilient yang Dr. Rumayah bawa tadi, ya. Kita ambillah juga ibarat kepada pokok buluh. Waktu yang tengah angin badai yang kuat ni, kita melenturlah bersama dengan angin tu. Janganlah kita nak lawan, nak suka-suka buat secara suka hati nak keluar, nak buat perkara-perkara yang kita biasa buat dahulu. Jadi kita perkara yang kita perlu ikut, yang akur, SOP yang baru, kita ikutlah, ya. Jadi tagline ni biar lentur, jangan patah. Kalau nak keluarga tu biar susah bersama-sama.
dan kita nak membentuk keluarga yang resilient, yang ada mempunyai daya tahan dan juga daya tindak yang disebut oleh Dr. Zainal tadi dan Dr. Rumaya. Dan kita perlu tekankan aspek untuk kesediaan untuk menghadapi perubahan sepanjang hayat. Sebab transisi dan juga perubahan berlaku sepanjang hayat, maka kita perlu bersedia dari segi ekonomi, dari segi sosial dan sebagainya. Okey, Dr. Rojana, saya tutup di situ dulu. Okey, sebenarnya kita telah menghampiri pusingan yang terakhir sebenarnya. Okey, jika kita imbas kembali apa yang diceritakan ataupun dibincangkan oleh ahli-ahli panel, terdapat pelbagai istilah yang mungkin tidak pernah didengar sebelum ini tentang istilah resilient. Okey, konsep bahtera Dr. Rumaya, Dr. Zainal menceritakan tentang aspek tokoh Rasulullah SAW, bahawa amalan-amalan yang sepatutnya yang dibawa semasa PKP ini perlu diteruskan sehingga seterusnya dan sebagainya. Okey, terlalu banyak informasi yang dikongsikan bersama penonton-penonton Facebook Live UCTC, dan untuk sebelum kita mengakhiri sesi ini, setiap ahli panel diberikan masa selama 3 minit untuk membuat kesimpulan bagi setiap pembincangan ataupun perkongsian tadi. So kita mulakan dengan Prof. Dr. Zainal dahulu. Silakan untuk kesimpulan poin-poin yang dikongsikan tadi. Terima kasih moderator. Cara kesimpulannya, saya nak sentuh dua aspek dari sudut kebapaan. Pertama sekali dari segi leadership atau kepimpinan. Isu ini sangat penting untuk diterapkan dalam sebagai seorang bapa, seorang ayah, dan untuk membolehkan kita menghayati dengan lebih baik kepimpinan ini, siapa role modelnya, seperti yang saya sentuh di peringkat awal ialah Rasulullah SAW. Jadi ini perlu kita kukuhkan kan dari sudut kepimpinan, kerana Rasulullah, Allah sendiri telah puji Rasulullah dalam Al-Quran surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad, engkau seorang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Jadi akhlak dari sudut kekeluargaan sebagai konteks ketua keluarga, apa pun yang seperti ada tadi Prof. Mansur ada tanya kenapa keluar dengan semuanya berpunca daripada ketua keluarga. Dia yang mengawal, dia yang menentukan, semua sekali balik-balik. Kalau ketua keluarga dapat memimpin keluarga dengan baik, mengikut peraturan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang seperti saya katakan untuk survival hidup dalam tempoh yang terdekat ini, akan dapat melaksanakan tugas kepimpinan dengan baik. Yang kedua, kepimpinan berkait juga dengan kepemimpinan tadi. Dari segi teori pembelajaran sosial, semua tingkah laku orang yang dekat dengan kita ini berdasarkan kepada pemodelan atau percontohan daripada pemimpin tadi. Sebagai bapa, contohkanlah yang terbaik. Teruskanlah amalan-amalan baik, sembahyang berjemaah dengan keluarga dan sebagainya, menolong isteri, pergi pasar, buat kerja rumah dan sebagainya. Jangan rasa pelik, kerana fenomena ini adalah fenomena satu dunia. Kalau dulu dah kena kontrol dengan bini lah tu, tapi sekarang ni dah jadi norms yang baru. So kalau kita dapat contoh ini dari segi pembelajaran sosial, model kan, teruskan, insya-Allah kita akan dapat perlakuan ataupun tingkah laku baru. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zainal atas kesimpulan yang tepat dan padat tadi. So kita beralih pada Prof. Dr. Rumaya Johari untuk kesimpulan pembincangan. Terima kasih Dr. Rojana. Saya suka patah balik kepada semuanya bermula di rumah. Jadi bahtera apapun jenis yang kita layari ini perlukan kasih sayang dan perlindungan. Ya, ketua keluarga sangat penting, tapi Dr. Zainal, kalau asistennya tak bermainkan peranan, tak jalan.
Ya. Ya, betul, Jadi betul. sebagai partner in crime, partner in everything ya, isteri, ibu juga memainkan peranan sangat penting untuk membantu ketua keluarga kita berfungsi dalam memastikan dinamik keluarga berjalan dengan baik, dengan lancar dan positif, saling membantu, saling memperbaiki antara satu sama lain untuk menambah baik kita. Jangan lokek dengan pujian ya. Kalau nak komen belakang-belakang, PM tepi untuk komen-komen ya. Jangan lokek dengan pujian. Suami kita dah pandai rupanya beli barang tanpa senarai panjang lebar yang begitu detail. Jangan lokek untuk muji anak yang hari ini basuh bukan cawan dia sahaja, cawan abang juga dia tolong basuh. Jangan lokek perkara-perkara berkenaan. Jika sebelum ni kita terlepas pandang yang itu, tidak terlalu terlambat untuk kita mula. Jadi komunikasi positif penting, beri perhatian kepada kesihatan dan keselamatan dan amalan-amalan positif, kebersihan, juga tentang disiplin parenting yang kita amalkan bersama anak, termasuk juga pengurusan konflik antara pasangan. Kita juga sedar bahawa ada juga laporan mengatakan konflik perkahwinan meningkat semasa PKP ini, dan ada juga berterusan hingga kepada serak berai. Jadi banyak perkara yang kita boleh renung-renungkan dan sama-sama berjuang untuk capai tahap resilient. Resilient ni keupayaan untuk memantul semula. Dengan semangat tekad kita yang positif ya, mengambil perkara ini sebagai cabaran yang perlu kita hadapi, kekal tenang, insya-Allah. Doa tadi, usaha dan bertawakal. Terima kasih. Terima kasih Dr. Maya. Dr. Rahimah untuk kesimpulan. Kesimpulan daripada saya ya adalah berkenaan dengan ada 4 perkara. Perkara yang pertama adalah isu dan keperluan warga emas ni perlu diambil kira dalam perangkaan strategi menangani COVID-19 dan penguasaan norma baru, sama ada di dalam keluarga, komuniti ataupun dalam institusi penjagaan warga emas. Bagi pengendali pusat jagaan warga emas, saya sarankan ataupun saya galakkan mereka untuk berdaftar ataupun menjadi ahli kepada Persatuan Pengendali Jagaan Berkediaman Warga Emas se-Malaysia ataupun HKOP. Yang ini mereka sentiasa berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk isu-isu yang timbul semasa musim pandemik ini, dan juga mereka sedang menyediakan garis panduan dan sebagainya untuk warga emas ya, secara aktif ya. Ya, ini lebih untuk memudahkan koordinasi di antara operator pusat jagaan dengan pihak kerajaan, agensi-agensi kerajaan dan NGO yang lain. Dan aspek kedua adalah kebanyakan warga emas masih bergantung pada keluarga untuk sokongan sosial dan penjagaan. Maka ahli keluarga perlu sedar tentang perkara ini dan jangan lepaskan tanggungjawab ya, untuk cakna kepada warga emas ya, tentang keperluan mereka, tentang apa yang mereka harapkan daripada ahli keluarga. Sokongan ahli keluarga dan masyarakat juga diperlukan bagi kelangsungan hidup, kesihatan dan kesejahteraan warga emas ya. Jadi apa-apa bantuan yang diperlukan di pihak warga emas perlu kita ambil perhatian ya, kerana mereka ni tergolong dalam kumpulan rentan. Dan dari segi perlindungan sosial ya, kita mesti lihat kepada kepelbagaian warga emas ya. 60% tadi masih boleh menyumbang. Macam mana dia nak menyumbang tu kita perlu fikirkan ya, macam mana dia nak teruskan kehidupan ya, kalau tak ada pencen, tak ada simpanan yang cukup, apakah peluang-peluang yang dapat disediakan kepada warga emas untuk meneruskan kelangsungan hidup ya. Jadi itu antara 4 perkara yang ingin saya tekankan daripada perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada semua ahli panel yang telah membuat kesimpulan kepada perbincangan kita sejak daripada pukul 11 tadi. Dan kita sedia maklum bahawa daripada teori dan juga hasil-hasil kajian dalam disiplin keluarga telah merumuskan terdapat beberapa proses dinamik yang berlangsung dalam keluarga seperti pola komunikasi, penyelesaian masalah, pembuatan keputusan, kebapaan dan sebagainya yang boleh mempengaruhi tahap keberkesanan keluarga dalam melaksanakan fungsinya.
Okey, dan pandemik COVID-19 ini merupakan satu krisis yang terpaksa dihadapi dan akan dihadapi oleh semua penduduk termasuk keluarga-keluarga rakyat Malaysia secara khususnya. Dan cadangan yang diberikan oleh ahli panel bahawa setiap keluarga perlu membuat persediaan keluarga belum persediaan yang rapi dalam menempuh krisis yang tidak dijangka dengan mengambil pendekatan yang sesuai berdasarkan kepada ahli-ahli yang berbeza daripada peringkat kanak-kanak sampailah kepada peringkat tua. Okey. Hal ini sangat penting kerana dalam pasca PKP yang tidak ketentuan lagi, kita tidak boleh meramalkan, tapi kita boleh mengandaikan sesuatu akan berlaku terhadap dalam prosedur itu. Maka sokongan sosial yang kita perlukan daripada setiap keluarga, Wak daripada ahli ketua keluarga sebagai seorang tokoh yang sepanjang masa PKP ini telah melaksanakan tugas dengan jayanya, maka ia perlu diteruskan lagi untuk pasca PKP akan datang. Okay, saya kira dengan sesi perkongsian tadi, maka berakhirlah siri bicara 4.0 dengan tajuk adaptasi keluarga pasca PKP. Sebelum kita mengakhiri bicara pengembangan 4.0, saya bagi pihak UCTC ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel yang telah berkongsi maklumat yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Syukran jazilan kasiron kepada Profesor Madya Dr. Zainal Madun, Ketua Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Thank you Dr. Maya Johari, Timbalan Dekan, Akademik Antarabangsa dan Hak Ehwal Pelajar Alumni Fakulti Ekologi Manusia. Dan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Ibrahim, Timbalan Pengarah My Aging Malaysia. Jutaan terima kasih kepada semua penonton siaran bicara pengembangan 4.0 anjuran UCTC dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Manusia Pengajian Keluarga dan My Aging atas kerana studi mengikuti secara langsung ini. Kepada pihak UCTC, terutama kepada pengarah UCTC, Profesor Madya Dr. Mansur, terima kasih dan tahniah atas penganjuran bicara 4.0. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun kepada semua penonton acara kita pada ini. Bermain mercun sambil menari, dimarah ibu lari pertempiaran. Kami menyusun 10 jari, salah dan silap harap maafkan. Kian berlabuh tirai Ramadan, lambaian Syawal kian dinanti. Luhur hati ikhlas kemaafan, semoga kesalahan dimaafi. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, kullu amun wa antum bi khair. Sehingga berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ahli panel nak ucapkan sesuatu sempena Hari Raya akan menjema? Saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kita buka minda dan fikiran beraya dalam kelaziman baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua ahli keluarga di mana sahaja berada, dan juga kita ambillah sikap yang positif untuk menghadapi cabaran terutamanya dalam era pasca PKP nanti. Dr. Zainal? Ya, terima kasih. Selamat Hari Raya juga kepada semua ahli keluarga saya dan juga sahabat-sahabat serta para pelajar di seluruh negara yang mengikuti siaran ini. Maaf zahir dan batin. Pesanan terakhir saya, kalau hidup tahun ni insya-Allah banyak lagi raya tahun depan. Okay, terima kasih Dr. Zainal, Dr. Maya dan Dr. Rahimah atas perkongsian seperti tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.